السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama menunaikan ibadah kepada Allah dalam suasana seperti yang kita ada sekarang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada segala peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ianya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, 3 bulan lebih kita bercuti, yang Allah Ta'ala beri cuti kepada kita untuk kita melakukan muhasabah diri kita. Mudah-mudahan cukuplah dengan muhasabah Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh buat lebih hebat daripada itu. Mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran dan pengiktibaran kepada kita bersama. Hadirin muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kuliah kita dalam membicarakan hak seorang muslim pada membicarakan perkara yang ke-26. Perkara yang ke-26, hak yang perlu kita lakukan, kita laksanakan, kita lunaskan kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perkara yang ke-26, hendaklah engkau menghantar jenazah-jenazah, iaitu jenazah-jenazah orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta dufina falahu qiratini wal qiratu mislu uhudin. Maksudnya, barang siapa yang menghantar jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Jika ia menunggu hingga jenazah dikebumikan, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Dan qirat itu ialah besarnya semacam gunung Uhud.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara adab, akhlak kita dan tanggungjawab kita sesama Islam yang lain ialah apabila saudara kita itu meninggal dunia, maka hendaklah kita menghantar jenazah tersebut hingga ke kubur. Itu di antara tanggungjawab kita, walaupun dia tidak sampai ke peringkat wajib, tak sampai ke peringkat wajib, tapi itu adalah amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana urusan orang mati ini, tuan-tuan sekalian, sangat banyak kelebihannya ataupun sangat banyak pengajarannya kepada kita. Sangat banyak pengajarannya kepada kita urusan kematian ini. Pertamanya, tuan-tuan sekalian, bila kita menguruskan orang mati ini, termasuklah menghantar jenazahnya, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita bahawa kita juga akan mati. Hari ini manusia, tuan-tuan sekalian, yang mereka melakukan maksiat kerana tak ingat mati. Tak ingat mati. Hantar jenazah kadang-kadang seminggu 3 kali 4 kali, tapi tak ingat semacam mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ujian Allah Taala kepada kita baru ni, melalui COVID-19. Kenapa, tuan-tuan sekalian, orang berjaga-jaga, orang ambil berat? Sebab takut mati. COVID-19 ataupun coronavirus, sejenis penyakit, sesama penyakit juga. Sesama penyakit juga. Tapi kenapa kita bila kena selsema kadang-kadang tak pergi hospital pun? Tak pergi hospital, selsema sikit je selsema. Tak duduk di rumah pun, kadang-kadang berjalan semacam selsema. Tapi mari coronavirus ni, tuan-tuan sekalian, duduk di rumah 3 bulan berkurung. Sebab coronavirus ni penyakit yang virus yang boleh membawa kepada kematian. Maknanya, tuan-tuan sekalian, takut mati tu pada diri kita tu kuat. Sebab dia bawa kematian. Sesema, jarang orang sesema. Kenapa dia mati tu? Sesema 2 hari, tak ada. Jarang. Sebab tu manusia tak takut sesema, sebab tak bawa pada mati. Jadi, tuan-tuan sekalian, dengan kita menziarahi, menghantar jenazah ini juga mengingatkan kita akan kematian. Bila kita ingat mati, tuan-tuan sekalian, kita akan menyiapkan bekalan. Menyiapkan bekalan untuk mati kita. Tuan-tuan sekalian, bila kita ingat mati, tuan-tuan, kita tak suka bergaduh dengan orang. Ini, tuan-tuan sekalian, kelebihan, kebaikan ingat kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, tuan-tuan, dia tak rakus dengan dunia. Tak rakus dengan dunia. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, agama menyuruh kita, agama menyarankan kita untuk sama-sama menghantar jenazah sahabat-sahabat, saudara-saudara kita Muslim yang lain, untuk ambil pengajaran daripada kematian tersebut. Tuan-tuan sekalian, mati tidak dengan sebab sakit. Ada orang, tuan-tuan, tak sakit mati, aksiden mati. Ada orang, tuan-tuan, sepak batu mati. Jadi mati ni bukan sebab sakit.
Sebab itu tuan-tuan, orang yang sihat juga dia kena banyak ingat mati. Orang sakit sama telah lagi lah. Kena banyak ingat mati. Ini tuan-tuan sekalian arahan agama. Lalu Nabi sebut dalam hadis ini, barang siapa yang menghantar jenazah, maka baginya satu qirat. Baginya satu qirat. Satu qirat itu bandingannya bagaimana? Nabi sebut mislu ahadin. Satu qirat itu bandingannya ialah sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Bukit Pelindung tu besar dah, tinggi dah, tapi lebih besar, lebih tinggi lagi gunung Uhud. Nak sebut bandingan. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau tidak disebutkan bandingan, kadang-kadang kita tak jejak, orang kata tak jejak mana. Tuan-tuan sekalian, macam kita sebutlah, semayang berjemaah 27 kelebihan. 27 kelebihan macam mana? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni, termasuk kita lah, kalau benda tu digambarkan dalam bentuk stokor begitu, baru kita nampak. Satu qirat macam Bukit Uhud. Kita pergi tengok Bukit Uhud, tengok gambar dia, tengok kita pergi ziarah, tengok, oh besarnya bandingan. Dan cuba kita bayangkan, kalau pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, disebab jenazah menziarahi, menghantar jenazah ini ialah satu Bukit Uhud. Tapi jangan sedap, kita ni kadang-kadang sedap pula. Dia hantar jenazah boleh dah Bukit Uhud seperti hari ni. Dia banding gitu pula. Aku tak apalah, seminggu tak hantar jenazah tak apa dah, sebab dapat dah Bukit Uhud seperti. Silap-silap hari bulan tak semayang seminggu pun tak apa, Bukit Uhud dapat dah. Gitu pula kita. Jadi tuan-tuan, nak gambarkan pada kita, itulah kelebihan orang yang menghantar jenazah. Dan orang yang menunggu sehingga jenazah itu dikebumikan, ni hantar saja satu qirat. Yang tunggu sehingga jenazah itu dikebumikan, dia mendapat 2 qirat, 2 ganjaran sebesar gunung Uhud. Tunggu jenazah tu dikebumikan. Sebab tuan-tuan sekalian, bila jenazah tu dikebumikan, dia ada pengajaran lagi untuk kita. Pengajaran bahawa kita ni, tuan-tuan sekalian, atas dunia ni hidup kita ni ramai kawan, ramai sahabat. Kadang-kadang tuan-tuan kita pakat, esok mau ada kerja tak? Tak ada. Jom pergi raut. Buat apa? Pergi cari durian. Cari durian di raut. Cari durian di raut. Beres lalu. Pergi sebuah kereta 4 orang. Tuan-tuan sekalian. Hak yang melancong pergi melancong pula. Sekarang ni tak boleh lagi dah. Lancung pula 3 orang 4 orang, ramai kawan kita. Tapi tuan-tuan, bila kita lihat, bila jenazah itu dikebumikan seorang-seorang diri, tak apa berlaku dalam kubur tu pun, dalam liang tu pun kita tak tahu. Mana kawan-kawan yang ramai tu, tak ada dah. Pakat balik belaka. Hak duduk Selangor balik Selangor, hak duduk Terengganu balik Terengganu, hak duduk Cukak Palu balik Cukak Palu, hak duduk Damak balik Damak. Tak ada dah. Anak
ya, yang dia sayang, yang dia kasih. Ya. Mana? Tak ada dah. Anak hak duduk belajar Amerika balik ke Amerika balik. Anak hak yang belajar di UTM balik ke UTM balik. Tak ada dah. Anak hak yang dia sayang. Ya. Kalau yang meninggal tu isteri, tuan-tuan sekalian, dah ke bumi, ya, orang kata tanah merah lagi, lepas dah nak cari si lain, lepas tu masa hidup tu, tuan-tuan sekalian, I love you, you love me tu, saya sayang awak, awak sayang saya, lepas, ya, tuan-tuan sekalian, hak anak yang dia sayang, sahabat yang dia sayang, kadang-kadang tak ada pergi ngaji atas kubur, tak ada. Upah orang ngaji kubur, bersih kubur, upah orang. Anak hak sayang mana? Tak ada. Tuan-tuan sekalian, melihat ataupun mengambil pengajaran daripada dikebumikan jenazah itu, suatu ibrah, suatu pengajaran yang sangat tinggi buat kita. Ya, tengok liang tuan-tuan sekalian, ya, sempit. Dan dalam hadis pun, kalau yang dikebumikan itu seorang mukmin, kubur tu dia akan menjadi seluas-luasnya. Al-qabru raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Kubur tu tuan-tuan, kita tengok sama sendak, boleh masuk keranda sama sendak. Tapi orang yang sekiranya yang dikebumikan seorang mukmin, maka dia akan rasa lapang, dia akan rasa tenang, dia akan rasa seronok. Dan telah diberikan haruman-haruman, telah dihantar kepadanya haruman-haruman syurga waktu dalam kubur. Tetapi sekiranya yang dikebumikan itu seorang yang kufur kepada Allah, maka kubur itu akan menghimpit dia sehingga berselisih tulang rusuk. Ya, yang Nabi gambarkan tulang rusuk selisih masuk ini. Ini gambaran. Cuba kita bayangkan, tengok kubur tu tuan-tuan sekalian, dan seorang yang dikebumikan itu, dia tak tahu berapa lama dia duduk dalam kubur tu. Ayah kita, datuk kita, ia dah meninggal, berapa lama duduk. Dan andai kata kita yang dikebumikan, berapa lama pula kita akan duduk dalam kubur tu sebelum Allah Subhanahu wa taala tentukan berlakunya hari kiamat. Semua tu tuan-tuan pengajaran untuk kita. Tok Imam baca talqin, ya, patut kita yang hidup ini mengambil pengajaran daripada itu. Ya. Kalau boleh tuan-tuan, kita nak rapat lagi, nak ambil pengajaran. Sebab tuan-tuan, hati kita ni liar. Hati kita ni liar. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang hati kita ni tak keluar saja pintu masjid, kadang-kadang lupa dah dosa pahala, lupa dah akhirat, ya, lupa dah Quran hadis. Itu baru keluar muka pintu masjid, muka pintu surau, lupa dah, cepat lupa. Dan kematian, jenazah itu mengingatkan kita akan kematian, akan syurga neraka, akan alam akhirat, ya, akan kebaikan-kebaikan yang perlu kita kumpulkan.
Sebab tu kita kena ambil pelajaran daripada kematian tersebut. Gunung Uhud adalah sebuah gunung yang besar dekat Madinatul Munawwarah. Imam Ghazali terang lagi, takut kita tak tahu kat mana Gunung Uhud kok ada kat Amerika. Dia kata Gunung Uhud itu ialah sebuah gunung yang besar, bukan gunung yang kecil, tak besar. Di mana? Di Madinatul Munawwarah, di Madinah. Tujuan menghantar jenazah itu ialah menunaikan hak kaum muslimin. Kenapa? Apa tujuan kita hantar jenazah tu? Kerana nak menunaikan hak kaum muslimin, tunaikan hak kita, hak yang ditentukan oleh agama ke atas kita bila ada seorang Islam yang meninggal, yang kita tahu. Maka bila kita hantar dia, terlepaslah hak kita, terlepaslah tanggungjawab kita kepada saudara Islam kita yang lain. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bila kita tengok ni, tak ada celah, orang kata, tak ada ruang, orang kata, untuk kita ni balah. Kita hormat kepada orang Islam yang lain tu, hingga kepada kematian dia pun kita kena hormat. Dia mati dah pun kita kena hormat. Hormat bagaimana? Atau dia ke kubur. Itu sahabat kita Muslim yang lain yang mati. Bayangkan kalau Muslim tu hidup, hak mati pun kita kena hormat begitu. Kita kata apa kena hormat? Sebab dia dah mati dah. Tapi agama suruh kita hormat kepada orang Islam ini, Muslim yang lain ini, sehingga mati pun kita kena hormat dia. Hantar dia ke jenazah, hantar jenazah ke kubur. Orang hak tukar mandi pula, bukan dia boleh golek gitu je. Dia pusing tu dengan penuh doa, dengan penuh adab. Bukan dia tak golek gitu nak mandi jenazah. Hormatnya jenazah orang Islam. Jadi seorang Islam tu waktu mana dia hidup juga kita kena hormat. Jangan sampai tunggu dia mati baru kita nak hormat. Hidup dia pun kita kena hormat. Dan Imam Ghazali sebut, dan mengambil i'tibar bila berhadapan dengan kubur-kubur orang yang sudah mati. Kita kena ambil i'tibar daripada kubur-kubur orang yang sudah mati. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni pergi kubur tidak mengikut adab dia. Tuan-tuan, kadang-kadang tak tahulah di Pahang ni, kalau di Terengganu, di belah Kelantan, Raya 6 ni bersokatlah. Kadang-kadang Raya 6 tu kita pergi bersih kubur. Lepas bersih kubur, tuan-tuan, makan kat kubur pula, kotor pula. Jadi benda-benda macam ni, kubur ni kita kena jaga kebersihan dia, kita kena jaga kita kata kawasan tersebut. Baik, mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada orang yang sudah mati. Kerana kita juga akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu akan merasai kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, mana saja kamu berada, kematian itu akan datang kepada kamu. Walaupun kamu berada dalam kota yang kukuh, kota yang kuat. Adab yang ke-27. Tadi adab yang ke-26. Adab yang ke-27. Apa dia? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau menziarahi kubur-kubur mereka.
kita pula digalakkan, disuruh oleh agama ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan tuan-tuan sekalian, nak terasa sangat kita dengan kubur ni kan, kita pergi tengah malam, pergi seorang-seorang diri tengah malam, 12 tengah malam tu, pergi seorang-seorang diri, tuan-tuan sekalian, duduk atas, kalau di kubur tak ada wakil, duduk atas wakil kubur tu, tengok berapa lama boleh tahan, berapa lama boleh tahan. Itulah gambarannya. Seorang-seorang diri kegelapan kubur, duduk dalam kubur tu seorang-seorang diri. Ni bukan duduk dalam, dia duduk atas kubur je baru. Tuan-tuan sekalian, tapi setakat hidup saya 55 tahun ni, tuan-tuan sekalian, tak pernah jumpa orang pergi kubur tengah malam, 12 tengah malam, pergi seorang-seorang diri. Kalau hak gali kubur pergi berdua, jenazah ada meninggal, gali kubur pukul 12, berdua, tak ada seorang diri, seorang tak ada. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab kita dia takut mati, takut mati. Orang bukan takut, setengah orang tu bukan takut mati, lipah pun takut, geli lipah. Tuan-tuan sekalian, tengok lipah, kejut ke lipah tuan-tuan, 2 hari demam, kejut lipah. Itu boleh lagi kematian, boleh lagi kubur. Jadi tuan-tuan, hendaklah engkau menziarahi kubur-kubur mereka. Dah kita kebumikan dia, kita ziarah dia. Ziarah kubur. Nak ambil pengajaran. Sebab apa? Kerana tujuannya ialah memohon doa bagi yang mati. Kita nak berdoa bagi yang mati. Tapi tuan-tuan, jangan pula kita doa orang mati ni bila pergi kubur. Tak pergi kubur tak benar ada. Kita kena berdoa sama ada pergi ke kubur ke tak pergi kubur ke. Kita boleh berdoa di mana-mana pun. Cuma bila pergi kubur tu mungkin dia ada rasa lain doa kita. Doa kita tu rasa lain. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena cari suasana-suasana yang menjadikan kita ni bila kita berdoa kita terasa. Kita terasa dengan doa kita dapat menghayati doa kita. Kita kena cari suasana-suasana ni. Kalau kita boleh bila berdoa tu boleh kita hayati doa dia, waktu kita ziarah kubur, kita ziarah kubur, banyakkan ziarah kubur, ambil banyak padanya dan berdoa padanya. Ada orang tuan-tuan dia nak sunyi, dia bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, semayang sunat, kemudian dia berdoa, dia jadikan lampunya suram gitu, dia berdoa sebab dia nak merasai doa dia, menghayati doa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, memohon doa bagi yang mati dan mengambil iktibar, ambil iktibar daripada orang yang mati tersebut, kubur tersebut, dan melunakkan hati, melembutkan hati kita, melembutkan hati kita. Jadi tuan-tuan, kita ni kena lembutkan hati kita. Nabi bersabda, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afza'u minhu. Nabi kata, tiadalah sesuatu pemandangan yang pernah aku lihat melainkan kuburlah yang paling mengerikan dari yang lain-lain. Dia kata, aku tak pernah tengok satu pemandangan melainkan kuburlah yang mengerikan, menakutkan. Tuan-tuan sekalian, di sudut biasanya, di sudut zahirnya, apa yang mengerikan kubur ni? Tuan-tuan pergi kubur bukit kubur galing, kubur di
tempat kita ni, tuan-tuan sekalian. Apa yang mengerikan? Tak nampak ngeri. Ada restoran pula tepi kubur. Tuan-tuan sekalian, ada seorang pula. Ya. Pergi kalau di sebelah Kuala Lumpur, tuan-tuan sekalian, kubur tu dia susun comel je. Nampak comel pula. Selfie pula atas kubur. Selfie atas kubur. Hak selfie atas kubur, tuan-tuan, pengantin baru. Pengantin baru selfie atas kubur. Apa mengerikan? Mengerikan bagi orang yang memahami hakikat kubur tu. Hakikat kubur tu dan peristiwa-peristiwa yang ada padanya, kalau orang faham, baru dia rasa ngeri. Kalau orang tu hanya melihat di sudut pandangan zahir, tak ada benda mengeri. Dah pengantin boleh selfie lagi tak kubur? Tak ada. Tuan-tuan kita tengok sebelah Kuala Lumpur, tuan-tuan, ya, dia susun comel, menarik pula jadi. Siap dengan nombor se-se-se. Apa yang mengerikan? Yang mengerikan ialah yang ada padanya. Ya, yang ada padanya bagi orang yang melihat kubur itu di sudut dengan pandangan iman, dengan pandangan takwa, dengan pandangan, dengan memahami hakikat kubur itu apa dia. Ya. Yang Nabi sebut al-qabru, tadi al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Barulah dia akan rasa ngeri, dia akan rasa takut. Nabi kata, aku tak pernah tengok tempat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Ya. Berkata Hatim Al-Asam, ya, berkata Hatim Al-Asam, sesiapa yang berjalan melalui kuburan, orang yang berjalan melalui kubur sedangkan ia tiada memikirkan mengenainya. Siapa yang berjalan melalui kubur kemudian dia tak berfikir tentang kubur itu, dan tiada pula mendoakan bagi orang yang berada di dalamnya, maka ia telah mengkhianati dirinya dan mengkhianati orang-orang yang di dalam kubur itu. Ini kata Hatim Al-Asam. Ya. Dia nak sebut supaya kita ni cakna ambil berat tentang kubur dan ambil iktibar daripada kubur tersebut. Dan sebagai akhir untuk pagi ini, kita lihat apa kata Maimun bin Mahran. Berkata Maimun bin Mahran, sekali peristiwa, dia kata, ada berlaku satu peristiwa. Saya pergi bersama-sama Umar bin Abdul Aziz menziarahi kubur. Suatu hari, kata Maimun bin Mahran ini, aku pergi bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan sekalian, ya, adalah seorang khalifah, dan dia sempat sekitar 2 tahun lebih saja sebagai khalifah, ya, sebagai raja 2 tahun lebih, ya. Dan ya, di zaman pemerintahan Umar bin Aziz ini adalah zaman pemerintahan yang disebutkan dalam sejarah, nak cari orang yang nak terima zakat tu tak ada orang. Nak cari orang yang nak terima zakat, siapa nak terima zakat, aku nak beri zakat ni, tak ada orang nak terima. Ya, zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan zaman Umar bin Abdul Aziz ini adalah zaman di mana, ya, dia sendiri, Umar bin Abdul Aziz ini, dan menteri-menteri dia banyak menangis. Ya, diceritakan orang yang melalui kawasan istana akan mendengar suara tangisan di dalam istana. Suara tangisan itu seolah-olah suara tangisan seseorang yang sedang menangisi satu jenazah. Seolah-olah orang sedang menangis kerana ada jenazah yang paling disayangi mati. Menangis beria. Ya. Rupa-rupanya itu tangisan bukan kerana jenazah, tapi tangisan, ya,
mengingati kematian, mengingati akhirat, mengingati kubur yang ada pada Umar bin Aziz dan menteri-menteri dia. Ini. Sebab itu Mahram cerita, dia kata suatu masa dia takut jalan dengan Umar bin Aziz menziarahi kubur. Apabila beliau melihat saja kepada kubur-kubur itu, tengok saja kubur-kubur tu, beliau menangis. Umar bin Abdul Aziz menangis seraya berkata, nangis dia, tengok kubur ya. Seraya berkata, wahai Maimun, ya, inilah kubur datuk nenekku, inilah kubur keturunan aku, datuk aku di sini, ya, nenek aku di sini. Seolah-olah mereka tidak pernah berkongsi kelazatan dengan ahli-ahli dunia. Ya. Aku tengok, lihat dia seolah macam dia tak pernah rasa nikmat dunia. Hilang segala nikmat dunia tu bila tengok kematian. Hilang segala nikmat dunia. Tidakkah engkau melihat mereka itu semuanya berbaring kini? Tidakkah melihat mereka semua berbaring? Ya. Tuan-tuan sekalian, baring. Tak ada orang duduk letak dalam kubur cokoh duduk, tak ada. Baring. Ya. Baring pula tuan-tuan. Tengok di sudut zahirnya tuan-tuan. Baring atas keping papan. Ya. Atas dunia dulu tuan-tuan, berapa tebal tilam dia baring. Ya, kursi pula kursi malah. Ya. Nama pun kursi malah. Ya. Tapi tuan-tuan dalam kubur baring mereka telah berlepas diri daripada segala hukuman yang mereka alami. Sedangkan tubuh dan badan mereka telah dimakan oleh makan ulat di dalam tanah. Ya, tubuh badan mereka telah dimakan ulat, ya, dalam tanah. Tuan-tuan, dalam sehari dua baru ni kan kita diberikan khabar duka cita kan. Seorang ustaz yang terkenal di Kuantan ni, walaupun dia orang Terengganu, Samad Masih. Siapa yang kenal lah, ya, kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan sekalian, ya, seorang yang sangat yang hidupnya tuan-tuan memberikan seluruh hidupnya untuk agama, ya, menyampaikan tazkirah, menyampaikan peringatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati jenazah dia dan mengampuni dosa-dosa, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, tubuh badan mereka itu dimakan oleh ulat. Nak tengok di sudut zahir atau kubur tu tak nampak. Tapi orang yang memahami apa yang berlaku dalam kubur melalui hadis-hadis Nabi dan melalui ayat Quran, mereka tahu akan hakikat apa yang sedang berlaku dalam kubur. Ya. Mereka dimakan oleh ulat. Kemudian beliau menangis lagi. Lalu lepas cerita tu, Umar bin Aziz menangis lagi, sambung menangis lagi. Ya. Beliau berkata pula, ya, lalu beliau berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang telah berada dalam kubur-kubur ini, dan mereka telah terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Ini doa, ya, tuan-tuan sekalian, ya. Kita ni bila berada di kubur, kita kena, ya, berdoa kepada mereka dan banyak, ya, kita husnuzan dengan mereka, ya, supaya mereka dibebaskan oleh Allah daripada azab kubur, daripada kesusahan dunia. Seperti dunia mereka dah habis dah, ya, soal kubur tu pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit, ya, 27, ya, 27, ya, tanggungjawab, ya, ataupun kita kata akhlak kita dengan muslim yang lain, ya. Jadi insya-Allah kita akan lihat, ya, bab-bab yang lain, di antaranya adab orang yang menyampaikan takziah dan adab orang yang menghantar jenazah. Ya, macam mana adab nak menyampaikan takziah bagi orang, pada orang mati. Macam mana adab, ya, nak menghantar jenazah ke kubur. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya. Dan kita juga dikhabarkan
seorang tokoh di Indonesia dalam segi dua, begitu juga sama dengan Ustaz Mat Masih tu juga meninggal dunia, tokoh hebat, Kiai Haji Hilmi Aminuddin, seorang tokoh di Indonesia juga, sangat tokoh yang sangat hebat juga meninggal, jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran daripada semua yang berlaku itu, kerana kita juga akan mengikuti mereka, Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, untuk bertaubat, untuk beristighfar. Rebut kesempatan itu, Jadi tuan-tuan sekalian, untuk pagi ini insya-Allah bertemu di kesempatan yang lain. Marilah sama-sama kita akhiri majlis dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.